Okey pelajar, kita akan mulakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moga-moga pelajar sihat walafiat pada hari ini. Okey, kita akan sambung kelas YPJ kita. Di mana pada minggu lepas kita telah belajar tentang SK 5.1 iaitu rangkaian. Di bawah SP 5.1 iaitu mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Jadi secara asasnya anda telah mengenal pasti rangkaian dan juga graf. Anda juga telah melukis rangkaian dan juga graf. Jadi hari ini kita nak sambung kepada 5.1.2 iaitu membanding beza graf terarah dan graf tak terarah. Yang kedua, graf pemberat dan graf tak pemberat. Jadi pelajar-pelajar nanti boleh rujuklah kepada buku teks. Okey, bermula pada muka surat 135 Okey, kalau ada buku teks digital, okey, anda boleh rujuk kepada muka surat tersebut. Okey. Bahan saya akan sendkan di dalam Telegram. Okey, jadi anda boleh selesaikan mana bahan-bahan yang kita tak dapat nak bincangkan. Okey. Baik. Saya mulakan dengan yang pertama, graf terarah dan graf tak terarah. Okey. Graf terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang nah. Okey. Okey, graf terarah biasanya digunakan untuk mewakili aliran, suatu proses, peta, jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi, rangkaian sosial, perhubungan anda dengan rakan anda melalui WhatsApp, melalui Telegram, telefon dan sebagainya. Okey, ada banyak penggunaannya. Okey, yang ini ialah contoh graf terarah. Iaitu ada 3 bucu, bucu A, bucu B dan bucu C. Dan kita sambungkan bucu A dengan bucu B ni, okey, melalui satu tepi yang mempunyai arah kaitan. Okey. Jadi pelajar kalau katakan A dan B, anak panahnya A menuju kepada B, jadi sisi yang pertama ataupun tepi yang pertama ni kita tulis ialah AB. Kita tak boleh tulis BA. Okey? Kenapa? Sebab bagi tepi AB, bucu A ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. Jadi kita baca A, B, bucu awal, bucu akhir. Okey. Kemudian B dia tidak sambung ke mana-mana. B tak sambung kepada C, B tak sambung kepada A. Jadi kita tak boleh tulis BA ataupun BC. Okey? Okey, kita ambil C dengan A. Okey? Jadi C, A. Bermaksud C ni bucu awal. Okey? Dan A bucu akhir. Kemudian C disambung dengan B. CB, C bucu awal dan B bucu akhir. Jadi kalau katakan saya tulis BA, AC, BC. Jadi untuk graf terarah, okey, yang ini salah. Cara penulisannya salah. Okey, jadi cara penulisannya mesti ikut arah kaitan dia. Okey? Okey. Semua bucu mesti dikaitkan dengan satu arah saja. Okey, maksudnya kalau katakan C ke A, C bucu awal, A bucu akhir, okey, jadi dia dikaitkan dengan satu arah saja. Jadi satu tepi ni tak boleh ada dua arah. Okey? Okey.
Kecuali kalau kita buat graf berbilang tepi. Seperti di bawah ni, ialah graf berbilang tepi. Okey. Jadi, graf berbilang tepi dan graf mempunyai gelong. Okey, kalau katakan PR. PR yang mana? Yang ini. PR. Bermaksud P adalah bucu awal, R adalah bucu akhir. Apabila RP, okey, ataupun I5 ni, R akan jadi bucu awal, P akan jadi bucu akhir. P ke Q, P akan jadi bucu awal, Q akan jadi bucu akhir. Pada titik Q ni, okey, dia berpusing kan, iaitu satu gelong. Kalau ada gelong, bermaksud Q ni adalah bucu awal dan bucu akhir. Okey? Okey. Graf tak terarah. Okey, yang ini kita dah belajar. Graf tak terarah, ataupun kita panggil graf mudah, graf yang tidak mempunyai gelong, dan juga graf yang tidak mempunyai tepi, berbilang tepi. Kemudian graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi ni, okey, dia tidak ada arah kaitan. Okey, dia tak ada anak panah. Maka kalau tak ada anak panah tu, kita boleh tulis katakan JK ataupun KJ, mana-mana satu. Okey. Begitu juga dengan contoh yang kedua ni. Kita lihat dia tidak ada anak panah. Okey. Maknanya kalau katakan JN, saya tulis J bucu awal, N bucu akhir. Ataupun saya juga boleh tulis N, J untuk tepi. Okey. Okey, setakat itu anda faham pelajar? Perbezaan di antara graf terarah dan graf tak terarah bagi kedua-dua graf. Okey, pelajar yang lain, tolong respon. Faham juga. Okey, kalau faham, kita tengok latihan ini. Tentukan sama ada setiap graf berikut adalah terarah ataupun graf tak terarah. Okey, graf A. Okey, seorang. Respon. Terarah. Terarah sebab ada anak panah ataupun dua bucu dikaitkan dengan ada arah kaitan. Okey, jadi graf terarah. Okey, B. Terarah. 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 Okey. C. Tak. Tak terarah. Okey. D. Terarah. Terarah. Kalau ada anak panah, terarah. Kalau tak ada anak panah, tak terarah. Okey. D. Okey, yang ini ialah E. Okey, E. Terarah. Okey, F. Tak. Tak terarah. Tak ada anak panah. Okey. G. Tak. Tak terarah. Okey. H. Terarah. Okey. Okey. Kalau graf A, terarah graf mudah. Sebab tidak ada gelong dan berbilang tepi. Okey, B graf terarah dan graf mudah. D graf terarah dan graf mudah. E graf terarah dan graf mudah. Okey. Dan F, H graf terarah dan graf mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okey. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak lukis graf terarah. Okey, sama juga pelajar. Graf terarah dengan graf yang telah kita lukis. Yang pertama sekali kita tengok bucu P, Q, R, S, T, U ada 6 bucu. Okey, jadi kita tulislah. Kita buat bucu ada 6. Jadi kat sini kita buat P, Q, R, S, T, U. Okey, yang berbezanya ialah kalau saya katakan saya buat PQ, saya sambungkan P dengan Q dan ada satu anak panah. Okey, yang menunjukkan arah kaitan P bucu awal, Q bucu akhir. Okey, P dengan R.
Okey. Anak panahnya seperti ini. R dengan Q. Okey. S dengan R. Jangan terbalik S dengan Q. S dengan T. Apa yang kita tak sambung pelajar? U. U. Jadi U ni kita panggil sebagai titik ataupun bucu pencilan. Okey? Sebab dia tidak bersambung. Okey, contoh katakan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang pelajar. Okey? Pelajar P menghubungi pelajar Q melalui WhatsApp. Contohnya. Pelajar P menghubungi pelajar R. Okey? Pelajar Q, ada tak dia menghubungi rakan-rakan dia? Kalau tengok anak panah ni. Tak ada. Tak ada. Okey? Sebab dia dihubungi oleh 3 orang rakan. Okey? Tetapi dia tidak menghubungi sebarang rakan-rakan yang lain. Contohnya okey, R. R menghubungi Q. Okey? Tetapi R ini dihubungi oleh P dan juga S. Ada berapa orang yang menghubungi R melalui WhatsApp? 2. 2, iaitu pelajar P dan juga pelajar S. Okey? Okey. S. Ada tak sebarang pelajar yang menghubungi S? Tak ada. Tidak ada. Okey? Tetapi S menghubungi R, S menghubungi Q, S menghubungi T. Okey, begitu juga dengan T, T tidak dihubungi, T tidak menghubungi sesiapa rakan-rakan, tetapi dia dihubungi oleh S. Okey? Itu menunjukkan salah satu arah kaitan. Okey. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi, okey, tentang hubungan tersebut. Baik pelajar, saya nak anda cuba lukis. Okey, kita ada 6 bucu P, Q, R, S, T, U, V. Kat sini saya dah tetapkan bucunya. Okey, katakan di sini adalah bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S, bucu T, bucu U, bucu V. Okey, saya nak anda sambungkan bucu-bucu tersebut. Okey, mengikut syarat tepinya adalah PQ, QR, QS, SP, SR, ST dan UT. Okey, boleh mula 1 minit daripada sekarang. Okey, nanti latihan untuk dalam PDPR YPJ ni anda boleh hantar terus ke Telegram. Okey, ada 30 saat lagi. Okey, ada yang dah siap boleh respon? Dah. Okey, belajar. Saya sambungkan yang pertama PQ. Jadi PQ. Okey. QR. QR. QS. QS.
Anak panahnya mesti betul sebab dia menunjukkan arah. SP. SP. Okay. SR. SR. ST. ST. UT. UT. Okay. Maknanya ada satu titik yang tidak bersambung, titik V. Iaitu bucu pencilan. Ataupun bucu terpencil. Okay. Okay, yang betul tu pelajar, anda tandalah. Okay, betul. Yang ini 2 markah. Okay. Baik, dalam soalan percubaan nanti ada saya keluarkan soalan ni. Okay. 5 bucu A, B, C, D, E. Okay, anda tetapkanlah masing-masing yang mana nak A, B, C, D, E. Okay, katakan saya mula kat sini A, B, C, D, E. Okay, graf yang anda lukis nanti bergantung kepada titik dan label lah. Okay, 1 minit. Okay, A kepada B. Pada panah. A kepada D. A kepada E. B kepada C. C kepada E. Okay. Katakan saya nak buat satu lagi contoh yang lain. Okay, ini A. Sini B. Sini C. Sini D. Sini E. Okay. AB. AD. AE. Okay. BC. BD. CE. Pun tak ada masalah. Okay. Janji kaitannya tu betul. Okay, boleh faham belajar? Boleh. Okay, kalau boleh faham. Okay, pelajar yang lain macam mana? Okay, ada apa-apa yang nak disoalkan ataupun yang tak faham? 2 markah. Okay, pelajar perempuan? Boleh? Respon? Boleh. Sirhan boleh, Sirhan? Boleh. Faiza? Boleh. Okey, pelajar. Latihan yang lain tu anda boleh buat nanti. Okey, sekarang saya nak buat satu yang ini. Okey, iaitu kita nak melukis yang tadi ialah graf kita, graf mudah. Iaitu graf tak ada tepi, graf tak ada gelung. Okey. Sekarang kalau katakan kita nak lukis graf yang mempunyai satu gelung. Okey. Yang mempunyai gelung dan mempunyai tepi. Okey, dia tulis macam ni. Okey. D in P. Apa maksud D in P ni? Okey, ini bermaksud ialah darjah masuk pada bucu P adalah 1. Darjah keluar pada bucu P 1. Maknanya pada bucu P tu 1 masuk, 1 keluar. Okey, D in Q, darjah masuk pada bucu Q 3, darjah keluar pada bucu Q 2. Okey. Darjah masuk pada bucu R kosong, tak ada. Darjah keluar pada bucu R 3. Darjah masuk pada bucu S 3, darjah keluar pada bucu S 1.
Okey, kita rujuk semula graf yang kita dah lukis tadi. Okey. Okey, contohnya saya ambillah contoh yang ini. Okey, kalau katakan pada bucu A ni pelajar, kita dapati graf okey yang keluar adalah 1 yang ni 1 2 3. Anak panahnya keluar. Okey? Dia tak masuk. Jadi yang ini kita boleh katakan bahawa okey, D out. Okey? Pada bucu A adalah 3. Tetapi D anak panah masuk ni tak ada, kosong. Okey, itu contohnya. Kalau bucu B masuknya berapa? Anak panah yang masuk? Okey pelajar? 1 masuk. 1 masuk, jadi kita tulis 1. Okey, keluar? 1 juga. 1 juga. Jadi 1 masuk, 1 keluar. Okey? Okey, itu contohnya. Okey? Okey, kalau D ada tak masuk? Ada. Dia masuk berapa? 1. 1. Keluar? Tak ada. Keluar tak ada. Jadi keluarnya kosong. Okey? Jadi pelajar, apabila kita melukis graf kaitan, graf terarah, okey, dia ada darjah keluar dan juga darjah masuk. Okey? Nak tahu, kita tengok anak panah. Kalau anak panah tu masuk ke bucu tersebut, jadi dia kira sebagai darjah masuk. Okey? Okey, contoh katakan B, 1 masuk, 1 keluar. Jadi jumlah darjah pada bucu B adalah 2. Okey, 1 masuk, 1 keluar. Okey? Okey. Sekarang kita nak gunakan kefahaman tersebut untuk nak lukis graf terarah yang mempunyai gelung pada bucu Q dan RS berbilang tepi. Okey. Mula-mula yang pertama kita tengok titik dulu. P, Q, RS. 4 titik. P, Q, R, S. Okey. Baik. Kemudian mempunyai satu gelung pada bucu Q. Okey. Saya lukis dengan pen merah. Saya lukis gelung pada bucu Q. Okey. Pada bucu Q ni, gelung, okey, dia 1 masuk, 1 keluar dan juga 1 masuk. Okey. Maknanya pelajar, dia ada 2 darjah. 1 darjah keluar, 1 darjah masuk. Okey. Jadi kat sini kita tulis seperti ini. Okey. Dan satu lagi seperti ini. Makna 1 keluar, 1 masuk. Okey. Kemudian RS berbilang tepi. Okey. Jadi RS ni berbilang tepi. Tapi kita tak tahu keluar dan masuk. Okey. Yang kita tahu ialah gelung saja. 1 masuk, 1 keluar. Okey. Sebab dia ada 2 darjah. Okey. Tapi pada titik S ni, RS. Okey. Kita belum tahu lagi sama ada dia masuk ke R ataupun keluar ke S. Okey. Jadi kita kena baca dulu yang ini. Okey, kita tengok titik P dulu. Titik P masuk 1. Okey, keluar 1. Katakanlah dia masuk di sini. Ni saya buat andaian Dia masuk daripada S, katakanlah. Jadi saya buat S. Dia masuk daripada S. Kalau salah kita boleh padamlah. Kemudian dia keluar menuju ke Q. Jadi P ni 1 masuk, 1 keluar. Kita dah buat. Okey, titik Q masuk 3. Sekarang masuk ada 2 kan? Okey. Kita nak masuk 3. Tapi dia masuk ada 2. Masuk daripada P, kemudian dia masuk daripada Q juga. Okey, katakanlah saya ambil daripada R, dia masuk. Okey. Jadi kita dah buat
3 masuk, 1 keluar. Okey, satu lagi kita nak buat, dia sepatutnya keluarnya 2. Okey. Okey, katakanlah saya sambung Q ke S. Dia keluar. Jadi masuknya dah 3, keluarnya 2. Selesai. Okey, R. R, masuk tak ada. Kalau masuk tak ada, mana sini keluar, ini pun keluar. Sebab masuk tak ada. Okey. Kemudian, keluar 3. 1, ni yang dia keluar. 1, 2, 3. Keluar dari R. Okey, kita tengok S, masuk 3. Betul eh? 1, 2, 3. Okey, kemudian dia keluar 1. Maka lengkaplah kita punya graf. Okey. Jadi pelajar nak lukis graf terarah yang mempunyai gelung dan bucu. Okey. Yang pertama kita buat titik dulu, buat bucu dia dulu. Yang kedua kita tengok kat sini gelung kat mana. Dia cakap kat Q, kita buat gelung dulu. Bilang tepi pada bucu mana? RS. Jadi kita buat bilang tepi dulu. Kemudian yang lain tu kita akan guna kaedah cuba-cuba. Kalau salah kita kena padam. Okey? Pelajar boleh tak ni? Boleh ke boleh? Okey. Saya nak anda cuba yang ini. Okey. Katakan di sini P. Di sini Q. R. S. Okey. Jadi bucu kita dah buat. Satu gelung pada bucu Q. Okey, jadi anda buat gelung pada bucu Q. Satu gelung pada bucu S. Okey, ingat ini maknanya ada 2 darjah. Okey, satu masuk, satu keluar. Yang ini pun ada 2, satu masuk, satu keluar. Okey, QS berbilang tepi. Okey, buat yang tu dulu pelajar. Okey, pada Q ada gelung. Pada S juga ada gelung. Mana ini 2 darjah satu masuk, satu keluar. Okey, jadi saya tanda kat sini, keluar, masuk. Okey, yang ini keluar, masuk. Okey. Okey, kemudian QS berbilang tepi. Kalau berbilang tepi kita belum tahu lagi masuk dengan keluar. Okey. Yang ni saya boleh lukis seperti ini ataupun saya boleh lukis seperti inilah. Okey. Dua-dua lengkung. Okey. Saya belum tahu lagi masuk dan keluar. Okey. Jadi peringkat pertama selesai. Okey, peringkat yang kedua kita tengok untuk titik P. Masuk tak ada, dia keluar 2. Mungkin dia masuk kat sini, dia keluar kat sini. P ke Q. Mungkin kita tak confirm lagi. Kita buat aja dulu. Okey. Titik Q, bucu Q masuk 4. Okey, keluar 2. Okey, sekarang dia dah masuk 1, 2. Kemungkinan yang ini masuk. Okey, mana-mana satu lah. Masuk. Yang ini masuk. Daripada R. Okey, cuba kita semak semula. Masuk daripada P. Masuk daripada Q. Okey, kemudian dia masuk daripada S. Masuk daripada R. Jadi 4. Okey, dia keluar 2. Dia keluar ke mana? Okey. Dia keluar ke Q1. Mungkin yang ini dia keluar. Keluar ke S. 2. Okey, katakan selesai yang itu. Okey, untuk titik R, masuk tak ada. Okey. Yang kita buat ni keluar kan? Okey, masuk tak ada. Keluar 2.
kemungkinan dia keluar, dia tak mungkin ke P. Sebab P keluar dah 2. Okey, ada 2 darjah saja. Okey. Kemungkinan tak Q sebab Q dah lengkap. Jadi kemungkinan dia ke S. Keluar. Okey. Jadi masuk kosong, keluar 2. Iaitu keluar ke Q, keluar ke S. Okey, cuba kita semak S. Masuk 4. Masuk dari P 1, masuk dari Q 1, masuk dari R 1, masuk dari S 1. Jadi 4. Selesai. Okey, dia keluar. Keluar dari S 1, keluar ke Q 1. Jadi 2 keluar. Jadi grafnya berbentuk seperti ini. Jadi pelajar yang pertama sekali, langkah pertama kita buat titik PQRS, kemudian kita tengok syarat dia, okey, gelung di mana, bilang tepi di mana, kemudian kita baca berapa keluar, berapa masuk bagi setiap bucu. Okey, kat situlah kita kena gunakan penakulan mantik kita. Okey, kita kena ikut logik. Okey, dan kita kena kaedah cuba-cuba. Kalau katakan dia salah, kita padam semula dan buat semula. Okey? Okey, saya nak anda buat yang simple ni, C. Titik PQRS, okey, saya tentukanlah yang mana PQRS, senang. Okey, katakan titik pertama ni titik P, titik kedua Q, titik ketiga R, titik keempat S. Okey. Mempunyai satu gelung masing-masing pada bucu Q dan juga bucu S. Buat gelung dulu pada bucu Q, pada bucu S. Maknanya pada bucu Q kita dah ada satu masuk, satu keluar. Pada bucu S kita dah ada satu masuk, satu keluar. Okey, yang kedua, PS berbilang tepi. Okey, maknanya PS tu ada 2 tepi. Tapi kita tak boleh confirmkan mana masuk, mana keluar. Okey. Kemudian barulah kita tengok setiap bucu. Bucu P, 1 masuk, 2 keluar. Bucu Q, 2 masuk, 2 keluar. Bucu R, 1 masuk, 1 keluar. Bucu S, 1 masuk, 3 masuk, 2 keluar. Okey, saya bagi masa 3 minit daripada sekarang. Okey, yang ada masalah pelajar boleh menghubungi saya. Okey, boleh respon ada masalah?
Okay, ada yang dah siap? Dah. Respon. Dah. Okay, pelajar yang lain. Dah. Dah. Okay, yang pertama, mempunyai satu gelung masing-masing pada Q. Jadi kita buat gelung dulu. Mana satu keluar, satu masuk. Bucu S, satu keluar, satu masuk. Okay, mana ini dah ada satu keluar, satu masuk. Kat S pun dah ada satu keluar, satu masuk. Okay, PS berbilang tepi. Okay, saya buat lengkung. Tapi kita tak tahu keluar masuk dia. Okay. Kemudian kita semak satu-satu. Bucu P, satu masuk. Okay. Katakan dia masuk daripada S1. Kemudian dia keluar. Okay. Dia keluar ke bucu S. Kemudian ke bucu Q. Katakanlah macam ni. Saya lukis dulu. Okay. Maknanya satu masuk, dua dah keluar pada bucu P. Pada bucu Q, dua masuk. Jadi kat sini satu masuk, dah dua. Kemudian dua keluar. Okay. Satu keluar. Katakan satu lagi dia keluar ke bucu R. Okay. Jadi yang ni selesai. Okay. Dua masuk, dua keluar. Okay. Bucu R, satu masuk, satu keluar. Masuk dah ada, keluar belum. Jadi R ni tak mungkin ke P. Dia hanya ke S. Iaitu masuk dah, keluar. Maka pada bucu S ni, 3 masuk. Jadi 1 masuk daripada P, masuk daripada R, kemudian masuk daripada S juga. Dan 2 keluar. Iaitu dia keluar ke P, dia keluar ke S. Jadi saya akan dapat seperti itu. Okay, ada nak tanya pelajar? Ada you. Pelajar yang lain boleh faham? Pelajar perempuan, tak dengar suara petang ni? Faham cikgu. Aida faham? Faham. Nurin? Nurin boleh respon? Amni? Faham. Yang soalan C betul tak Amni? Betul. Okey. Soalan 4 tu nanti anda buat, anda lengkapkan. Okey, saya nak pergi soalan 5. Lukiskan gerata arah untuk memodelkan situasi diberi. Ini contoh soalan SPM. 6 orang pelajar perempuan akan berpasangan sebagai teman sebilik pada semester akan datang. Setiap daripada mereka telah menulis teman yang dia pilih untuk berkongsi bilik. Pilihan Amy adalah Daisy, pilihan Britney adalah Cole, pilihan Cole adalah Daisy, pilihan Daisy adalah Fanny dan Emily, pilihan Emily adalah Cole, pilihan Fanny adalah Emily. Okey. Jadi bucunya ialah 6 orang pelajar tu tadi. Okey, jadi pelajar ikut kita buat sama-sama. Okey. Amy, A, Britney, B, Cole, C, kemudian Daisy, D, Emily, E, dan terakhir Fanny, F. Okey, jadi ada 6 orang pelajar. Okey, kita tengok Amy pilih Daisy, A pilih D. Britney pilih Cole, B pilih C.
A pilih D tadi B pilih C. Okey, selesai yang ni. C, Cole pilih DC. Desi pilih Fani dan pilih Emily. Emily pula pilih Cole. Dan Fani pilih Emily. Jadi saya dapat seperti ni. Okey, kalau dia tanya pelajar berapa bilik? Yang diperlukan. Soalan kebat je Okey, kalau dia tanya berapa bilik yang diperlukan, kita kena semak satu-satu. Okey? Iaitu kalau A dengan D. Okey, kalau A dengan D, okey yang ini. Okey, A dia akan pilih D, maka D tak boleh pilih C. Okey, kita anggap yang ini satu bilik. Jadi D dengan C, D dengan E, D dengan F dah tak boleh dipilih. Okey? Okey, kalau kita ambil C. Okey, jadi tadi A, D ni satu bilik. Okey. Kemudian C dengan B. CB. Okey. CE. CD ni tak boleh kan sebab dah ada AD. Jadi kat sini CB ataupun CE. Okey, mana AD satu bilik, CB satu bilik, CE satu bilik. Okey. Okey. Kemudian kita tengok titik D. D dengan C dah tak boleh. Sebab C dah ada orang pilih kan. D dengan A. Dah ada AD. D dengan F. Okey. D dengan F. Tetapi D dengan E tak boleh. Okey. Sebab titik E dah ada orang pilih. Okey. Okey, kemudian titik E, E dah tak boleh lagi. Kemudian titik F, F dah ada. Jadi bilangan biliknya adalah AD satu bilik, CB satu bilik, CE, C ni dah kena pilih kan. Jadi CB, CE ni dah tak boleh. Okey. DF satu bilik. Jadi jumlah biliknya adalah 3 bilik. Okey. Okey, yang E. Okey, ED, D dah ada kat sini, dah tak boleh pilih. EF, F pun dah ada. EC, C dah ada. Okey, jadi minimum 3 bilik. Okey. Okey, soalan B tu nanti anda selesaikan. Okey. Soalan C pun anda selesaikan sebab yang ini mudah. Okey, saya nak pergi kepada sini. Soalan 6. Okey, cuba kita tengok gambar rajah soalan 6. Nyatakan bilangan tepi. Untuk A. Okey. Pelajar 2 minit anda lukiskan titiknya
Okey, titik A. Okey, plotkan titiknya dulu. Sambung kepada titik B. Anak panahnya mesti betul Sambung ke titik C. Ke titik D. Ke titik E. Ke titik F. Okey. Dah siap gambar aja baru kita bincang. Kalau tidak nanti dia tak faham. Okey, titik A ni akan bersambung ke B. Okey. Titik B akan bersambung ke C. C akan bersambung ke E. Titik D akan bersambung ke C. Titik E akan bersambung ke D. Titik E akan bersambung ke F. Dan titik F bersambung ke C. Okey, anda buat gambar rajah seperti ini. Okey, untuk nak dapatkan bilangan tepi, okey, saya tulis F ke C ni E1. Okey. E2, E3, E4 macam yang lepas E5, E6, E7. Ada lagi tak yang saya belum tulis? Okey, respon belajar. Okey, belajar boleh dengar suara? Boleh. Boleh ke boleh? Apa Boleh. tepi? Ada berapa? Ada? Sampai E7 kan? Maknanya bilangan tepi ada 7. EF tu bukan kan? Ha? E ke F. Sorry. E ke F. 8. Okey. 8. Okey, bagus. Maknanya dah faham lah untuk cari tepi tu. Macam yang lepas sama. Okey. Namakan laluan yang boleh dilalui dari A ke bucu C. Okey. Kita nak bucu A yang ini ke bucu C. Okey, apa laluan yang kita boleh lalui? Okey, kita mula daripada A. Dia pergi ke mana? Boleh tak pergi ke E? Pergi ke B. Dia pergi ke B. Dia tak boleh pergi ke A sebab arah kaitan dia bertentangan kan? A ke B. Okey, cara tulisnya macam ni B akan pergi ke C. C. Ada tak laluan lain? Dia ada laluan ke E tetapi dia tak boleh lalu sebab anak panahnya bertentangan. Okey? Jadi dia kena ikut anak panah A ke B, B ke C. Laluan lain tak ada. Okey, untuk C namakan semua kemungkinan laluan yang boleh dilalui daripada bucu E ke bucu B. Okey, bucu E. Di sini bucu E. Dia nak pergi ke bucu B. Okey, boleh tak dia ikut bucu D? E ke D. D ke C. Okey. Kemudian dia tak boleh pergi ke B. Dia kalau nak pergi ke B, dia patah balik. Okey. Okey, boleh tak dia ikut bucu F? E, F. F ke C. Kemudian dah tak ada laluan. Dia kena patah balik ke E. Jadi pada bucu mana yang dia kena lalu? E ke A.
E ke A ke B. B. Okey, jelas tak pelajar? Laluan-laluan tersebut. Okey, cuba kita tengok laluan yang untuk soalan 7. Nyatakan set bucu. Okey, A. Apa bucu dia? P, Q. Q, R. R, S. S, T. U. T, U. Okey. V, V. T ke bucu U. T, okey ni T ke bucu U. Okey, mula-mula dia ikut T. Lepas tu dia pergi ke mana? S. Pergi ke S. Lepas pergi ke S, R. dia pergi ke R. Okey, kat R tu ada dua laluan. Boleh tak dia pergi ke V? Tak. Tak boleh. Dia akan pergi ikut Q. Q. Kemudian Q akan pergi ke P. P. Kemudian P akan... Okey, C. Dari bucu V ke bucu Q melalui bucu U. Okey, yang ni saya padam dulu. Okey, dari bucu V. Okey, saya tanda kat sini V. Ke bucu Q. Ke bucu Q tapi dia mesti lalu bucu U. Okey. Saja kadang-kadang dia ada banyak laluan Okey, dia mesti yang pertama dia namakan laluan bucu V. Jadi ini nombor 1 ke bucu Q melalui bucu U. Jadi bucu U ni nombor 2. Okey, yang ini nombor 3. Okey, boleh beri cadangan pada saya. V ke P. Okey, saya mula dengan V dulu sebab V nombor 1. Dia pergi ke P. dia pergi ke T. Okey, pergi ke T. Kalau pergi ke T, dia akan pergi ke S. Kalau pergi ke S, dia pergi ke R. Kalau pergi ke R, dia akan pergi ke Q. Dia lalu tak bucu U. Tak. Dia kena pergi Tak. ke P. Jadi tak boleh guna laluan tersebut sebab dia tak lalu bucu U. Dia syarat dia mesti melalui bucu U. Okey, pilih laluan yang kedua. V ke P. V ke P. P ke U. Ke U. U pergi ke T. U ke T. T ke S. T ke S. S ke R. S ke R. R ke Q. Baru R ke Q. Jadi dia lalu V. Bucu pertama. Bucu kedua U. Bucu ketiga Q. Ada tak laluan lain daripada V? Tak ada kan belajar? Tak ada. Okey, kita tengok soalan 8. Nyatakan sama ada graf tersebut graf terarah atau graf tak terarah.
Tak terarah. Tak terarah sebab tak ada arah kaitan. Okey. Okey, nyatakan semua laluan A ke D tanpa melalui C. Kita A, D tak melalui C. Kalau tak ada arah kaitan, pelajar dia boleh lalu mana-mana kecuali C saja. Contoh, dia nak pergi daripada A ke D. Jadi dia boleh A pergi ke B, pergi ke D. A ke B ke D. Janji dia tak lalu C. Okey, laluan lain? A ke B, B ke A ke E, B. E ke D. Okey, A ke B, B ke E ke D. Okey, ada tak laluan yang lain? Tak ada kan? Tak ada. Okey, yang kedua. Okey, ni saya padam dulu. Okey, yang kedua. Okey, B ke E. B ke E. Okey, laluan pertama. Mula daripada B, dia pergi ke mana? B ni dia boleh pergi ke C dulu kan? C dia pergi ke D. D pergi ke E. Okey, satu lagi laluan. B ke D, D ke E. B pergi kepada D. D pergi ke E. Okey, pelajar ni macam ginilah. Petang-petang katakan mak kamu suruh beli makanan di warung. Saya nak pergi warung. Ada banyak laluan nak pergi kat warung di Tanjung Sedili. Okey, jadi saya ikutlah laluan-laluan tersebut. Kalau katakan terarah, okey, saya kena ikut laluan tertentu saja. Tetapi kalau tak terarah, saya kena boleh ikut mana-mana laluan. Okey? Okey. Selesai yang tu. Baik, saya nak pergi kepada gerak pemberat. Okey? Kenapa pelajar? Sebab gerak pemberat ni dia mesti kita belajar bersama-sama dengan gerak terarah dan gerak tak terarah. Okey? Baik, kenapa? Sebab gerak pemberat merangkumi gerak terarah dan juga gerak tak terarah. Okey? Cuma dia ada pemberat. Apa maksud pemberat? Tepi graf akan diberikan satu nilai. Itu pemberat. Atau pemberat yang mewakili jarak, masa, nilai, arus, kos dan sebagainya. Okey? Okey. Contoh katakan, ni Tanjung Sedili. Tanjung Sedili. Ada laluan pergi ke Bandar Penawar. Okey? Bandar Penawar ada laluan pergi ke Air Tawar. Air Tawar ada laluan pergi ke Kota Tinggi. Tanjung Sedili juga boleh pergi ke Seri Prani. Okey? Tapi Tanjung Sedili boleh pergi terus ke Kota Tinggi. Okey? Jadi mungkin Tanjung Sedili kalau ikut Kota Tinggi, okey, laluannya katakan 30 km. Jadi 30 km ni adalah pemberat. Okey? Untuk jarak.
Okey? Ataupun katakan masa diambil 45 minit. Jadi 45 minit ni adalah pemberat. Okey, untuk masa. Okey? Kalau anda belajar elektrik, sambungan wire tu. Okey, daripada poin 1 ke poin 2, poin 2, poin 3 dan seterusnya. Okey, jadi pemberatnya adalah nilai arus ataupun kos. Okey? Daripada poin 1 ke poin 2 berapa panjang wire. Okey? Itu panjang adalah pemberat. Berapakah kosnya? Adalah pemberat. Okey, jadi pemberat ni adalah nilai yang diletak pada tepi. Okey, graf tak berpemberat macam tadi tu kita panggil graf tak pemberat. Okey, iaitu tidak ada nilai di bahagian tepinya. Okey, dia merangkumi graf terarah, graf tak terarah. Okey, sama ada graf mudah ataupun graf berbilang tepi dan mempunyai gelong. Okey, iaitu tepi tiada nilai atau pemberat yang mengaitkan maklumat seperti hierarki carta organisasi. Contoh katakan carta organisasi kelas. Okey, jadi carta organisasi kelas mula-mula dengan ketua kelas. Okey, ini ketua kelas. Di bawah ketua kelas tu ada bendahari, setiausaha dan penolong bendahari katakan. Okey, ada 3. Okey. Kemudian ni 1 titik, 1 titik, 1 titik. Okey, bawahnya ni tadi ada ahli jawatankuasa. Okey. Dan sebagainya. Jadi kat sini dia tak ada pemberat. Okey. Peta alih. Daripada nak menerangkan proses peta alih iaitu peta Eyting ni. Okey, daripada A mesti kepada B. Prosesnya. Daripada B contohnya dia boleh buat 2, sama ada C D. Okey. Okey, ni tak ada pemberat. Peta pokok tak ada pemberat, peta buih. Okey, kalau anda belajar sains ada rantaian makanan kan? Okey. Jadi rantaian makanan tu pun tidak ada pemberat. Okey. Okey, contoh. Datuk tubi 1. Okey. Tentukan sama ada setiap graf berikut adalah berpemberat atau tak berpemberat. Okey, 1A berpemberat. Apa pemberatnya? Ni nilai-nilai di bahagian tepi ni. Okey, 1B belajar. Respon. Tak. Tak berpemberat. C Berpemberat. berpemberat. Bagus. D Berpemberat juga. okey, jadi berpemberat ni tidak ada ni tidak ada nilai di bahagian tepi. Okey, sekarang saya nak lukiskan graf berpemberat. Okey, ada berapa titik semua sekali? Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Ada 5 titik. Okey, sekarang anda buat 5 titik. Pelajar lelaki tak ada suara, pelajar yang lain tak ada suara. Okey, saya ada 5 titik. Okey, saya labelkan titik tersebut dengan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Okey, kalau kita tengok di sini arahnya ada anak panah. Mana A ke B, pemberatnya 4. Katakan pemberat ini adalah kilometer. Jadi saya tulis pemberat kilometer. Ataupun kadang-kadang dia tak tulis pemberat, dia tulis jarak. Okey, jarak dalam kilometer. Jadi jarak tu dah jadi pemberat.
Okey, jadi pelajar saya sambungkan titik A ke titik B. Jadi pemberatnya saya tulis kat sini 4. A ke C, berapa pemberatnya? 3. Walaupun garisan ni nampak panjang kan? Berbanding dengan AB. Tetapi panjang garisan ini tidak mewakili apa-apa. Okey? B ke C. 5. 5. C ke D. 3. 3. D ke E. PKE 1. 1. E ke B. 2. 2. Okey pelajar. Ini asas. Soalan kebatnya, daripada A, saya nak pergi ke D. A, saya nak pergi ke D. A ke D. 1, laluan terdekat. Yang kedua, laluan terjauh ataupun terpanjang. Yang ini terpendek lah. Okey, yang ini terpanjang. Okey, apa kita nak buat? Okey, langkah pertama kita senaraikan dulu laluan A ke D. Apa laluan dia? A, pelajar. A, dia akan pergi ke B. Dia akan pergi ke C. Dia akan pergi ke D. Okey, berapa jaraknya? A ke B 4. B ke C. B ke C ni 5. 5 Okey. B ke C 5. Okey, maknanya 5 tambah 5. C ke D 3. 3. Jadi kat sini dapat 12 km. Okey, apa laluan lain? A ke C. A ke C. C ke D. D. Okey, A ke C berapa? 3. 3 ditambah dengan C ke D 3 juga. 3, jadi 6. Okey, jadi laluan terdekat adalah A ke C, C ke D. A ke C, C ke D, satu markah. Laluan terpanjang, A ke B, B ke C, C ke D. okey, kalau dia tak nak laluan, dia tulis jarak. Jarak terpendek 6. 6. Jarak terpanjang 12. 12. Jadi nanti kalau dia tanya soalan tanya jarak, kita jangan beri jawapan dalam bentuk laluan. Kita kena beri jawapan dalam bentuk pemberat dia, nilai pemberat dia. Okey. Beza jarak di antara laluan terpendek dan terpanjang.
Jadi kita tolakkanlah pelajar. Laluan terpanjang 12, kita tolakkan dengan laluan terpendek adalah 6. Jadi sama dengan 6 kilometer. Okey? Okey. Soalan 3 tu nanti anda boleh buatlah seperti contoh di atas. Okey, saya nak pergi kepada... Okey, yang lain tu sama dengan di atas. Okey. Saya nak pergi kepada soalan 8. Soalan 8 ni. Okey. Dia ada nama tempat dan bucu. Okey, KS adalah Kuala Sepetang. M adalah Matang. K Kemunting. S Simpang. T Taiping. CJ Cangkat. Okey. Ini diambil dalam peta. Okey, pengesanan bucu KKS dengan M 8 km. Okey, kita tengok KS dengan M. Maknanya daripada sini. Okey, grafnya graf tak terarah. Jadi tak payah nak panah. KS ke M 8. Okey. K ke M 8.4. K ke M 8.4. K ke T 5.2. Jadi dah ada dia punya tepi, kita tulis pemberat saja. S ke T dah ada belum? Okey, di sini S S ke T dah ada tepi, pemberatnya 5.9. S ke M 3.5. Yang ini. S ke KS. S ke KS dah ada. Iaitu 11 kilometer jaraknya. CJ ke S. CJ ke S tepinya dah ada. Pemberatnya 4.9. CJ ke KS. Okey, belum ada, kita lukis tepinya 15. Dan CJ ke T. CJ ke T yang ni lah. Iaitu 10. Okey, pelajar. Jadi menyambung tepi dan meletakkan berat ni diberi 2 markah. Okey. Baik, soalan seterusnya. Rashid memandu kereta dari Kuala Sepetang. Kuala Sepetang tu KS ke Kemunting. Kemunting K. Okey. Okey, Kuala Sepetang KS. Yang ini Kemunting K. Okey. Yang ni anda jawab. Cari jarak terpendek jika semua tempat dilalui. Maknanya dia mesti lalu ke semua titik tadi. Tapi kita nak jarak terpendek. Okey pelajar, yang ini anda boleh lukis graf ni dulu. Okey, kemudian kita bincangkan. Daripada KS, okey saya tanda KS. Okey. Dia nak pergi ke Kemunting. Kemunting kat sini. Syaratnya semua tempat dilalui.
Jadi pelajar, saya senaraikan laluan-laluan dia. Okey? Kalau nak pergi ke K. KS ke K. Iaitu KS ke M ke S ke CJ, CJ ke T, T ke K. Itu salah satu laluan. Okey? Okey, laluannya KS. Nanti anda cari laluan lain ke M ke S ke CJ, CJ ke T, T ke K. Okey. Okey. Saya boleh ikut juga KS ke CJ. Okey, saya tulis kat sini lah. Laluan kedua dia. KS, CJ. Okey. CJ ke T. T ke S ke M ke K. Okey, ada laluan lain belajar yang dia boleh lalu. Yang ada banyak laluannya ni. Daripada KS. Dia kalau KS pergi ke S, pergi ke T, lepas tu pergi ke K boleh ke? Daripada KS, dia tak ada anak panah. Mana daripada KS dia pergi ke S, S, kemudian T, T, lepas tu K. kemudian ke K. Okey, memenuhi tak syarat ke semua tempat dilalui? Tak kan? Jadi kat sini dia tak memenuhi. Tetapi pelajar, kalau dia melalui ke semua titik ini, jawapannya akan sama kan? Cuba kita ambil yang ini. Kita ambil yang pertama tadi, anda tambahkan. Iaitu KS, dia pergi ke M, dia pergi ke S, dia pergi ke CJ, dia pergi ke T, dia pergi ke K. Cuba kita tambahkan KS, pergi ke CJ, pergi ke T, pergi ke S, pergi ke M, pergi ke K. Sama tak? Sama je. Ha? Cuba kira, sebab saya tak kira sebenarnya. KS ke M, 8. Kemudian tambah dengan ke S, 3.5. Tambah ke CJ, 4.9. Tambah ke T, 10. Tambah ke K, 5.2. Okey, berapa dapat? Okey, tolong belajar kira. Okey, K ke S. KS ke M, 8. Sini 8. Kemudian M dia gerak ke S, 3.5. S pergi ke CJ, 4.9. CJ pergi ke T, 10. T pergi ke K, 5.2. 31.6. 3, 1.6. 31.6. Okey, cuba kita kira kalau dia ikut KS. KS ke CJ, 15.
CJ pergi ke T 10. T pergi ke S 5.9. S pergi ke M 3.5. Kemudian pergi ke K 8.4. Berapa jumlahnya? 42.8. 42.8. Lain-lain Hmm. Dapat tak pelajar? 42.8. Maknanya kita ikut ke semua titik ni mesti ada, tetapi kita pusing-pusing-pusing, dia punya jarak dia beza-beza. Okey? Okey, cuba kita tengok laluan lain. Okey, laluan ketiga. Kat mana kita boleh lalu lagi? KS ke S. S ke CJ. Okey, KS ke S ke CJ. Okey, saya nampak ada dua laluan aja yang dia boleh lalu. Okey, pelajar ada cadangan lain tak? Dia Okey, kalau semua titik mesti dilalui. kalau start daripada KS je ke? Start daripada KS, dia nak pergi ke K, tapi dia kena lalu semua tempat ni. Semua bandar lah dia kena lalu. Okey, kalau saya pergi KS ke CJ, CJ ke S. Okey. Dia tak boleh lalu sama ada titik M atau titik T kan? Maknanya dia mesti lalu KS, M, S, CJ, T, K. Iaitu yang pertama. Okey, kalau laluan lain. Okey, K, CJ, T, patah balik ke S. Kemudian M ke K. Laluan lain tak ada rasanya. Tak ada tu. Kan? Jadi kalau gitu, laluan terpendek, maka kita akan dapat yang pertama ni, iaitu 31.6. Okey? Okey. Cari jarak terpanjang. Okey, yang ini dia nak jarak terpanjang dia bukan nak laluan. Jadi jarak terpanjang kita dah kira tadi 42.8. Jadi kat sini kita tulislah 42.8 kilometer. Okey. Okey, jarak terpendek tadi jarak terpendek 31.6. Faham tak pelajar? SPM keluar ni. Saya nak pergi satu graf ke arah Okey, soalan 10. Jarak laluan sehala. Maknanya dia nak pergi satu titik ke satu titik tu dia mesti sehala saja. Grafnya graf terarah dan berpemberat. Dia nak pergi ke mana? W1 ke W5. W1 kat sini mula dan tamat pada W5. Okey. A. Jarak laluan sehala terpendek. Okey, ni contoh soalan 9 markah.
Okay, mula-mula kita tentukan haluan dia ataupun jalan dia daripada W1 ke W5. Dia boleh lalu W1, W2, W5. W1, W2, W5. Atau W1, W1, dia lalu W2. Okey. Dia lalu W3. Dia lalu W4. Dia lalu W5. Mana semua laluan dia lalu. Atau W1 dia lalu W4, dia lalu W5. Okay, W1, W4, W5. Atau W1, W2, banyak laluan dia ni. Okay. W4, W5. Atau W1, W3, W4, W5. W1, W3, W4, W5. Ada lagi tak laluannya? Okay, W1, W2, W5. W1, W2, W3, W4, W5. W1, W2, W4, W5. Habis. Okay, kalau dia ikut sebelah sini, W1, W3, dia kena lalu W4, kena lalu W5. Okay, mana ada 5 laluan. Okay, sekarang kita kira yang ini berapa. Kalau ikut laluan ni berapa jaraknya. Yang ini berapa jaraknya, ni berapa jaraknya, ni berapa jaraknya. Jadi kita pilih yang terpendek. Okay, dapat belajar? Kemudian data yang terpendek 2 markah, terpanjang 2 markah. Okay, kalau W1, W2, W5 bermakna 600 tambah 500. Jadi 1,100 meter. Okay, kalau W1 ke W2 600. Okay, anda tambahkan. Tambah ke W3 900. Tambah ke W4 500. Tambah ke W5 500. Jadi 2500. Okey, kalau W1 ke W4 ke W5. W1 ke W1 ke W3 kan? Dia tak boleh pergi ke W4 kan? Okey, ni tak ada ni. Dia tak boleh pergi ke W4. Okey, W1 ke W2, kemudian masuk ke W4, masuk ke W3. Okey, W1 ke W2 600 tambah W2 ke W4 800 tambah W4 ke W5 500. Jadi 1900. Okey, kalau diambil laluan W1 ke W3 ke W4 W5, W1 ke W3 500. W3 ke W4 500 lagi. W4 ke W5 500 lagi.
iaitu 1,500. Jadi pelajar dah jumpa tak jalan terpendek? Iaitu W1 ke W2 ke W5. Jadi 1,1,0,0. Okey. Terpanjang semua sekali lah. W1 ke W2, W2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Jadi 2,5,0,0. Baik. Bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah antara 144 hingga 2.1 km ataupun 1,400 meter sehingga 2,100 meter. Ini merujuk laluan yang mana? Yang ni bukan kan? Bukan. Okay, yang ini bukan. Yang ini 1,500 dengan 1,900 ni. ha? 1,500 dengan 1,900. 1,500 dengan 1,900 maknanya ada dua laluan kan? Ha. Jadi satu dia nak laluan, dia nak bucu. Jadi W1, W2, W4, W5. Okey, dia bukan nak jarak dia nak bucu. Okey, yang kedua W1, W3, W4, W5. Okey, boleh belajar? Boleh. Okey. Jadi yang bakinya tu nanti saya sendkan ke Telegram. Jadi anda boleh buatlah. Okey. Sampai soalan 19. Okey. Okey. Saya harapkan pelajar yang ada dalam 5 KSI 1 ni, okey, kekuatannya adalah semuanya bijak-bijak, pandai-pandai. Okey, boleh selesaikan banyak soalan. Okey, tetapi kelemahannya adalah malas nak buat. Okey, banyak kerja tak hantar. Okey. Jadi kalau anda boleh selesaikan masalah itu, anda akan menjadi seorang yang berjaya. Okey, anda ada dua pilihan. Kita nak gunakan kekuatan kita untuk mencapai cita-cita ataupun kita tak nak gunakan kekuatan yang Allah SWT bagi tu. Okey. Dan akhirnya cita-cita kita tak tercapai. Okey. Jadi terpulang kepada anda. Okey. Jadi mereka yang nak berjaya tu cuba jawab sampai soalan 19. Kalau tak faham, okay, anda boleh berbincang dengan saya, hantar WhatsApp ke Telegram dan sebagainya. Okey, pelajar. Baik. Jadi apa yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, boleh sebutkan? Okey, seorang respon. Graf tak arah, Okey. graf tak terarah, graf pemberat, graf tak pemberat. Okey. Siti Nadia ada? Okey, Siti Nadia, cuba. Apa yang telah kita belajar hari ini? Amni? Aida? Okey, apa yang kita telah belajar pada hari ini ialah berkenaan tentang yang pertama graf terarah dan graf tak terarah. Okay. Jadi graf terarah dan graf terarah ni termasuklah graf mudah dan graf yang mempunyai gelong dan juga graf berbilang tepi. Okay. Graf terarah, graf yang mempunyai kaitan. Okay. Ada arah kaitannya. Graf tak terarah ialah graf yang tak ada kaitan. Okay. Kemudian graf pemberat dan graf tak pemberat juga merangkumi dua graf mudah dan juga graf mempunyai gelong dan berbilang tepi. Okey, graf pemberat adalah graf di bahagian tepinya tu diwakili oleh nilai. Okey, jadi nilai tu mungkin mewakili nilai-nilai tertentu. Jadi graf tak pemberat tu dia tidak ada nilai.
Okey. Jadi contoh-contoh soalan telah kita bincangkan. Okey, jadi yang bakinya tu anda boleh selesaikan. Okey, sekian saja untuk PDPR kita, lebih kurang selama 1 jam setengah. Okey, untuk kelas YPJ. Jadi kita akan sambung nanti pada minggu hadapan. Okey, di bawah topik yang seterusnya. Okey, iaitu subgraf dan juga pokok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Go. Cikgu. Cikgu.